Kita biasa dengar tentang Ten Commandment. Namun demikian, apakah sebenarnya Ten Commandment ini? Ten Commandment adalah merupakan antara asas akidah masyarakat orang Yahudi yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Di manakah boleh kita dapatkan keterangan tentang Ten Commandment ini? Ten Commandment termaktub di dalam kitab Taurat. Supaya tuan-tuan tidak keliru, saya ulang sedikit tentang penjelasan Bible. Bible mengandungi dua buku, iaitu Old Testament dengan New Testament. Dalam Old Testament ada 3 buku, iaitu Taurat, Nabiim dan Kutubim. 3 buku dalam Old Testament: Taurat, Kutubim, Nabiim dan Kutubim. Taurat, Nabiim dan Kutubim. Manakala Taurat pula ada 5 buku, iaitu Genesis, Kejadian, dalam bahasa Melayu Kejadian. Yang kedua Exodus, dalam bahasa Melayu panggil Keluaran. Yang ketiga Leviticus, Imamat. Yang keempat Numbers, Bilangan. Yang kelima Deuteronomy ataupun Ulangan. Inilah 5 buku yang ada dalam Taurat. Manakala Ten Commandment ini ada terdapat di dalam, tuan-tuan perhatikan sini, Exodus dan juga Deuteronomy. Exodus adalah kitab yang kedua dalam Taurat dan Deuteronomy adalah kitab yang kelima di dalam Taurat. So, kesimpulan ataupun intipati ajaran syariat orang Yahudi ada termaktub dalam Ten Commandment ini. Ten Commandment ini Allah berikan kepada Nabi Musa AS ketika mana Nabi Musa AS bermunajat di Bukit Sinai selama 40 hari. Yang Allah rakamkan Wattini Wazzaitun Waturi Sinin, Bukit Tur Sinai. Disitulah Nabi Musa AS meninggal kaumnya bersama dengan Nabi Harun AS, dan Nabi Musa bermunajat di Bukit Sinai. Okey. Dan di antara intipati ajaran Old Ten Commandment ini yang terdapat dalam Old Testament ialah ajaran ini datangnya pada sumber yang sama dengan ajaran Quran. Sebab itu kita tidak pelik. Ajaran ini selari dengan ajaran Islam. Ajaran ini selari dengan ajaran Quran. Yang pertama, jangan menyembah Tuhan yang lain selain Yahweh. Yang ini jangan melakukan syirik. Dan ajaran dalam Old Testament bahkan dalam New Testament semuanya mengajak manusia beriman pada Tuhan yang Esa. Dan dalam Bible Nabi Isa AS ada menjelaskan, listen O Israel and never forget. Listen O Israel and never forget. Wahai Israel, dengar ini dan jangan kamu lupa. The Lord our God is the only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Jadi intipati ajaran Old Testament mengajak manusia yang pertama untuk menyembah Tuhan yang Esa, dan orang Yahudi memanggil nama Tuhan mereka Tuhan Yahweh. Yahweh ini dalam bahasa Hebrew, tetapi dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Greek panggil Jehovah, mereka panggil Yahweh. So, ajaran yang pertama yang dibawa oleh Nabi Isa AS, akidah asasnya ialah akidah Tauhid. Jangan menyembah Tuhan selain Tuhan Yahweh. Yahweh ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan kita, iaitu Allah SWT. Cuma namanya berbeza. Mereka memanggil Yahweh, kita memanggil Allah SWT. Yang kedua, jangan membuat patung atau ukiran yang membayangkan bentuk Yahweh. Jangan buat apa-apa bentuk ukiran, statue yang melambangkan gambaran Tuhan-Tuhan. Dan inilah kalau kita lihat dalam fahaman orang Kristian ini jauh menyeleweng. Mereka menggambarkan Tuhan ini adalah bagaikan manusia, laki-laki yang sadar. Bahkan dalam Bible banyak ukiran patung-patung. Tetapi ajaran Ten Commandment yang juga menjadi pegangan orang Kristian telah jauh lari dipegang. Sepatutnya mereka memegang akidah ini, jangan buat ukiran ataupun patung-patung. Sebaliknya kalau kita lihat di gereja, terutama yang Katolik, banyak patung-patung yang ada. Sama ada patung Jesus, patung Maryam, patung Joseph dan patung orang kudus yang lain. Ajaran yang ketiga dalam Ten Commandment, jangan kamu menggunakan Yahweh pada perkara yang sia-sia ataupun tidak berguna.
Ya. Jangan menggunakan agama hanya untuk kepentingan duniawi sendiri. Ini bahasa yang mudah untuk kita fahami sendiri. Ya. Yang keempat, hendaklah kamu memuliakan hari Sabtu, Sabat. Ya, hari Sabtu, dan orang Yahudi sampai sekarang memang masih lagi memuliakan hari Sabtu. Dan hatta Jesus sendiri memuliakan hari Sabtu. Ya. Cumanya orang Kristian dengan kedatangan Saint Paul sekarang mengubah kepada memuliakan hari Ahad, bukan lagi hari Sabtu. Okey. Yang kelima, hendaklah kamu menghormati ibu bapa. Hormat ibu bapa. Dan kalau lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, banyak ayat-ayat hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk kita taat pada ibu bapa, dan demikian juga Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, saya tekankan kat sini bahawa persamaan-persamaan ini menggambarkan bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS adalah bersumber yang sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ke-6, jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Tuhan Yahweh. Yang ke-7, jangan melakukan perzinahan. Yang ke-8, jangan kamu mencuri. Yang ke-9, jangan menjadi saksi dusta. Yang ke-10, jangan menginginkan untuk memiliki hak orang lain tanpa hak. Ini adalah 10 Commandment ataupun yang selalu kita dengar, ajaran 10 Commandment yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dan kalau kita perhatikan 10 Commandment yang terdapat yang dibawa oleh Nabi Musa AS ini selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita boleh temui dalam Bible, ada dalam Exodus chapter yang ke-20 ayat 1 hingga 17, ada dalam Deuteronomy chapter yang ke-5 ayat 1 hingga ayat 21. Dan ajaran Nabi Musa AS datangnya daripada Allah. Itu juga ajaran Nabi Muhammad SAW datangnya daripada Allah, Tuhan yang sama. Tidak peliklah sekiranya mendapat adanya persamaan di antara ajaran Nabi Musa AS dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Cumanya, sepatutnya bagi mereka yang menerima kitab, bagi ahli kitab, apabila melihat persamaan ini, sepatutnya mereka lebih yakin bahawa benarlah Nabi Muhammad SAW merupakan penerus para rasul yang sebelumnya, di mana ajaran Nabi Muhammad tidak bercanggah dengan ajaran Nabi Musa AS. Sebab Nabi Muhammad SAW membawa dakwah daripada Tuhan yang sama dengan Tuhan yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa.